مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ولدا شاهدا ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana semalam telah kita melalui berkenaan dengan rukun-rukun salat yang ke-15 dan juga yang ke-16, iaitu yang ke-15 ialah berselawat ke atas baginda Nabi SAW ketika ataupun selesai membaca tahiyat akhir, ataupun selesai membaca dua kalimat syahadat ketika sedang duduk tahiyat akhir. Dan kita sudah maklum bahawasanya membaca selawat ke atas baginda Nabi SAW adalah hukumnya adalah wajib dibaca dengan dilafazkan. Adapun menyambung ketika membaca selawat ke atas Nabi itu, menyambung membacakan selawat juga ke atas keluarga Nabi, seperti mana kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menyambung perkataan wa ali Sayyidina Muhammad itu bukan wajib, tetapi ia termasuk daripada sunat ab'ad. Jika mana ditinggalkan, maka disunatkan oleh untuk orang itu melakukan sujud sahwi. Baik. Kemudian kita melalui yang rukun yang ke-16, iaitu memberi salam. Dan telah kita membicarakan berkenaan dengan memberi salam ini dari sudut syarat-syaratnya. Seperti mana di antara syaratnya, hendaklah dia melafazkan itu dengan menggunakan alif lam. Seperti dikatakan Assalamualaikum. Tetapi sebaliknya, jika dia mengatakan Salamun alaikum, tidak ada assalam, tidak ada alif lam di hadapan, maka tidak sah memberi salamnya tersebut. Baik, ini mengikut pendapat yang asal dalam mazhab Syafi'i. Kemudian, dan juga kita, kalau anda kata kita sedang berhampiran dengan orang yang memberi salam daripada solat, maka kita kalau mendengar salamnya itu, kita sunat menjawab. Hukumnya sunat. Kita dengar, Pak Haji ni habis semayang, dia Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kat sebelah boleh dengar, maka kita hanya sunat untuk menjawab salam tersebut. Tak wajib. Subhanallah. Jadi inilah secara ringkasnya apa yang kita lalu semalam berkenaan dengan rukun-rukun solat. Maka kita menyambung pada hari ini rukun solat yang terakhir, as-sabi'a ashar at-tartibu. Rukun solat yang ke-17 ialah tertib. Bermakna melakukan solat pergerakan demi pergerakan mengikut aturan yang telah ditetapkan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW, hukumnya adalah wajib. Ini dari sudut kebanyakan rukun-rukun solat. Daripada kebanyakan rukun-rukun solat. Ada rukun-rukun solat itu kita buat dengan serentak. Seperti berdiri ketika membaca takbiratul ihram berserta dengan niat. Ini tiga perkara wajib untuk kita baca serentak. Dia tak ada kata takbiratul ihram dulu baru berdiri baru kita baca niat, tak. Dia baca serentak. Begitu juga dengan ketika memberi salam. Memberi salam itu dalam keadaan posisi duduk. Dan begitu juga ketika membaca tahiyat akhir juga hendaklah dibaca ketika dalam keadaan posisi duduk. Jadi ini semua adalah rukun-rukun solat yang kita buat dengan serentak. Tetapi kebanyakan daripada rukun-rukun solat itu kita buat
satu demi satu, mengikut tertib. Lepas berdiri kita rukuk, lepas rukuk kita i'tidal dan seterusnya sampai memberi salam yang pertama. Baik, ini dinamakan sebagai tertib. Jadi kalau dia mendahulukan rukun-rukun dengan sengaja, maka batal solatnya. Baik, ada terkadang kala ia mendahulukan rukun perbuatan ataupun kurang terbalik tertibnya pada rukun perbuatan atau rukun fi'li. Ada yang dinamakan tidak ada tertib pada rukun qauli, rukun bacaan selain daripada memberi salam. Dan juga yang ketiga, tidak ada tertib ketika memberi salam. So ada 3 bahagian. Pertama, jika mana dia tidak ada tertib pada rukun fi'li, di mana dia salah, belum i'tidal, dia dah sujud dulu daripada rukuk, maka jika mana ia melakukannya dengan sengaja, maka batal solatnya. Tetapi jika mana ia tidak melakukannya dengan sengaja, dia terlupa dan sebagainya, maka dilihat. Kalau dia itu adalah imam ataupun dia itu adalah orang yang sembahyang bersendirian, maka dia wajib patah balik pada rukun yang dia tinggalkan. Contoh dia sedang rukuk, dia tengah sujud, tiba-tiba dia sedang sujud tu dia teringat tadi dia tak i'tidal, maka ketika itu wajib untuk dia bangun balik pergi i'tidal. Ini kalau sebelum dia sampai pada rukun yang berikutnya atau rakaat yang berikutnya pada perbuatan yang sama. Contohnya sekarang dia tertinggal i'tidal tu pada rakaat pertama. Dia cuma i'tidal, dia teringat i'tidal itu, yang dia tertinggal i'tidal itu pada rakaat kedua ketika sedang melakukan i'tidal. Maka hukum dia macam mana? Hukum dia adalah dia kena tambah 1 rakaat. Ini bagi siapa? Bagi si imam atau orang yang sembahyang bersendirian. Ataupun bagi si makmum, manakala bagi si makmum, imam rukuk, imam sujud atau dan sebagainya, si makmum ni dia lupa dia tak baca Al-Fatihah. Hayal. Dia lupa tak baca Al-Fatihah, maka macam mana si makmum ni? Dia kena tambah 1 rakaat lepas imam beri salam. Dia kena tambah 1 rakaat bila imam dah beri salam. Ini dari sudut rukun perbuatan, rukun dinamakan rukun fi'li. Baik, kemudian manakala rukun qauli jenis yang kedua, jika mana dibaca dengan tanpa tertib, maka hukumnya tak batal tapi dia kena ulang balik pada tempat yang apabila sampai pada tempatnya. Contoh ketika rukuk tu dia pergi baca tahiyat akhir, contoh. Melalut dia baca tahiyat akhir ketika sedang rukuk. Maka sembahyang dia tak batal. Cuma bila mana sampai tahiyat akhir, dia kena ulang kembali saja. Subhanallah. Baik. Jadi tak ada beza lah. Sama ada orang itu sengaja baca tahiyat akhir ketika rukuk ke, ataupun bukan pada tempatnya, ataupun tengah tidak sengaja. Dia tidak ada beza. Baik. Yang ketiga, berkenaan dengan memberi salam pun sama juga. Sebab tu tadi kita mengatakan apabila berkenaan rukun qauli itu, semua rukun qauli kecuali memberi salam. Baik, berkenaan dengan memberi salam ini, kalau memang dia purposely sengaja, dia sengaja memberi salam ketika sedang i'tidal, sengaja memberi salam ketika sedang rukuk dan sebagainya, maka batal sembahyang dia. Baik. Kemudian berkenaan dengan orang yang tidak sengaja melakukan rukun fi'li atau tidak sengaja meninggalkan rukun fi'li, bermakna hilang tertibnya, sembahyang dia tak batal, tapi disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Dia lupa tadi i'tidal, maka dia bangun balik i'tidal, kemudian dia kena sujud sahwi. Nanti bab sujud sahwi tu dia akan terangkan lagi detail kenapa dia kata kena sunat sujud sahwi. Begitu juga dengan berkenaan dengan rukun-rukun qauli yang lain, kecuali salam. Baik, even kalau dia kata kalau dia memberi salam, kalau andai kata dia terlupa rakaat, contoh, dia memberi salam ketika rakaat yang ketiga. Dah beri salam rakaat ketiga, tiba-tiba ada orang beritahu atau orang signal, kemudian dia masuk balik sembahyang, tambah 1 rakaat yang keempat, maka dia disunatkan untuk sujud sahwi. Itu pembahasan yang panjang tu akan kita bahaskan bila pengarang ni menyentuh bab berkenaan dengan sujud sahwi. Baik. Jadi ini dinamakan sebagai tertib. Jadi menjaga tertib di antara rukun-rukun fi'li ataupun rukun-rukun qauli itu hukumnya adalah wajib. Di mana pembahagiannya telah kita bahaskan tadi, insya-Allah kita akan sambung lagi
membicarakan pada tajuk yang baru tentang pembahagian niat insya-Allah pada minggu hadapan. Allahu a'lam bishawab. Wa asri dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.